Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi kita digemparkan dengan satu laporan dan satu ulasan yang menarik perhatian kita dalam bidang politik. Baru-baru ini kita digemparkan dengan keputusan mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya untuk kerusi Parlimen Kemaman. Semua ini dikaitkan dengan adanya wujud unsur rasuah dalam pilihan raya, dalam kempen pilihan raya tersebut. Ini menyebabkan mahkamah telah mengambil keputusan membatalkan keputusan tersebut. Dan sebelum itu juga ada satu juga kawasan di ahli parlimen yang dimiliki oleh PAS turut dibatalkan kemenangannya walaupun telah pun dipertandingkan baru-baru ini juga karena dikaitkan dengan unsur rasuah yang melibatkan kempen dalam pilihan raya tersebut. Dan oleh sebab itulah kita tertarik dengan satu ulasan daripada negaramerdeka.com yang mana timbalan Ketua Polis Negara sendiri mengatakan ataupun membuat satu kenyataan yang luar biasa, yaitu tiada derma, tiada sedekah yang haram, jelas tetap haram, kata Ayub Khan menemplak. Lebay PAS cuba cipta fatwa baru tentang rasuah. Isu ini sangat menarik apabila ada beberapa ataupun menurut kenyataan ini ada lebay PAS yang cuba mencipta fatwa baru dalam rasuah yang mengatakan itu hanya satu derma dan sebagainya. Dan itu sebabnya Ayub Khan, Ketua Polis Negara, menyatakan tiada derma, tiada sedekah. Yang haram jelas tetap haram. Itu mudah untuk kita pahami. Rasuah tetap rasuah, haram tetap haram. Kalau sudah terjadi, ianya tetap haram dan tiada yang boleh dikatakan atau terkecuali daripadanya. Kata Ayub Khan, jangan keluarkan fatwa baru dalam apa keadaan sekalipun. Kita tidak boleh makan rasuah. Kata timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidi Pichet. Kenyataan beliau hadir di ketika keputusan Mahkamah Pilihan Raya di sini hari ini yang membatalkan kemenangan ahli Parlimen Kemaman C. alias Hamid yang bertanding atas tiket PAS selepas didapati terlibat dengan perlakuan rasuah pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Menurutnya, apa sahaja terma yang ditakrifkan sama ada sedekah atau derma, namun jika terkait amalan rasuah, ia tetap haram. Tak payahlah kita nak bagi fatwa lain. Ini derma, ini sedekah. Tiada derma, tiada sedekah. Dan haram tetap haram, kata Datuk Seri Ayub Khan Maidi Pichet. Katanya lagi, beliau tidak akan bertolak ansur dalam soal integriti dan mana-mana individu yang terbabit dalam amalan rasuah akan ditangkap, dituduh di mahkamah dan dikenakan tindakan tata tertib. Memetik Cosmo Online, Ayub berkata isu integriti perlu diberikan keutamaan paling tinggi oleh setiap penjawat awam. Barulah isu-isu lain berkait rasuah dan salah guna kuasa dapat diatasi. Menurutnya lagi, setiap penjawat awam juga perlu tegas, berani dan konsisten dalam setiap tugasan serta tanggungjawab yang diamanahkan. Penjawat awam jika cukup 60 tahun sudah pencen. Apabila sudah pencen, jangan bising lagi. Duduk rumah, jaga cucu. Sekarang ini kita ada kuasa dan kedudukan. Kita laksana tanggungjawab itu dan jangan takut. Tiada apa yang perlu ditakutkan, katanya lagi. Kata beliau lagi, beliau memuji ketegasan dilakukan negara jiran yaitu Singapura dalam menangani isu rasuah dan salah guna kuasa, di mana ketegasan itu meletakkan Singapura pada tahap sekarang, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, untuk mudah kita mengejar, untuk mudah kita seimbang, untuk mudah kita setaraf dengan Singapura, kita perlu mengambil tindakan yang sama seperti Singapura, yaitu tegas dalam menangani isu rasuah. Tiada kompromi dalam rasuah. Jangan sampai ada rasuah yang dianggap terpencil, yang dianggap kononnya menjadi normalisasi pula. Ada orang buat rasuah ini disangkal ataupun dikecam habis-habisan. Tapi kalau di pihak dia yang tertuduh melakukan rasuah, jadilah pula itu isu derma dan isu sedekah pula. Jadi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Ayub Khan, yaitu
Tiada derma, tiada sedekah. Yang haram tetap haram. Jangan, kata Ayub Khan, tak payahlah kita nak bagi fatwa lain. Ini derma, ini sedekah. Tiada derma, tiada sedekah, dan haram tetap haram, kata Datuk Seri Ayub Khan Maidi Piche. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling luar biasa yang pastinya akan mencuit hati anda dan bantu saya share video ini. Bayangkan, laluan basikal di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bernilai RM 10,5 juta. 10,5 juta. Mahal kan? Banyak kan? Itu kalau membantu rakyat yang lebih perlu, saya pikir ianya sangat-sangat membantu. Ini menarik perhatian seorang ahli parlimen dan lalu beliau mempersoalkan projek laluan basikal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang bernilai 10,5 juta tersebut. Apa cerita? Apa kes? Projek laluan basikal dan laluan pejalan kaki Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang sedang dijalankan di Kepong mendapat perhatian daripada ahli parlimennya Lim Lip Eng. Ahli parlimen DAP itu berkata, walaupun dia memuji hasrat kerajaan menggalakkan gaya hidup aktif dan pengangkutan rendah karbon, namun ia gagal memikirkan aspek praktikal projek bernilai 10,5 juta itu. Dia berkata, kerajaan sepatutnya mempertimbangkan faktor cuaca dan kebimbangan keselamatan jalan raya sebelum meneruskan pembinaan laluan sepanjang 6 km itu. Di Kuala Lumpur, cuaca sangat panas. Anda berpakaian kemas dan memakai minyak wangi. Tetapi sebaik sahaja Anda menunggang basikal ke tempat kerja, Anda berpeluh, kata beliau. Tiada siapa yang mahu berbuat demikian, kata Lim lagi. Dia memberi contoh, seorang kaki tangannya yang boleh berjalan kaki ke pejabat dalam masa 15 minit. Tetapi sebaliknya menggunakan perkhidmatan e-hailing, dia hanya berjalan kaki pulang selepas kerja. Saya bertanya kepadanya, mengapa? Dan dia berkata, berjalan ke pejabat membuatnya dia berpeluh, kata Lim. Mungkin gaya ini mungkin ditiru sebahagian daripadanya ialah cara hidup di Jepun yang suka berbasikal dan berjalan kaki. Tetapi harus kita ingat, di Jepun cuacanya sejuk. Di Jepun cuacanya tidak seperti di Kuala Lumpur. Jadi, walaupun mereka berjalan kaki atau menaiki basikal, mereka tidak akan berpeluh terlalu kuat. Jadi, ini tidak akan mengganggu mereka di tempat kerja. Bayangkan Anda berbasikal, berjalan kaki ke tempat kerja pada awal pagi, sampai ke tempat kerja dah berpeluh-peluh, berbau pula. Selesa lagi bekerja. Dan boleh juga menyediakan laluan tersebut pada pandangan saya. Walaupun mungkin netizen atau pekerja boleh memakai pakaian sukan sehingga sampai ke tempat bekerja dan boleh menukar pakaian, menyalin pakaian tersebut. Tetapi perlulah dipertimbangkan, disediakan bilik khas untuk mandi, bersiap dan mungkin loker untuk menyimpan pakaian kerja para pekerja tersebut. Mungkin itu jalan penyelesaian yang terbaik. Lim juga membangkitkan kebimbangan mengenai kesesakan atau keselamatan lalu lintas. Walaupun dengan lintasan zebra, pemandu Malaysia sering mengabaikannya dan tidak akan memberi laluan kepada pejalan kaki. Sama ada rancangan ini akan menjadi gajah putih atau pembaziran dana awam, orang ramai boleh menjadi saksi, katanya lagi. Lim turut menyoal kos pembinaan projek itu yang tinggi. Anda boleh membuat pengiraan sendiri. 10 juta dibahagi dengan 6 km, ia satu pembaziran wang. Menurut Lim, DBKL telah meluluskan 21 projek di Kepong, antaranya membina laluan pejalan kaki dan basikal. Kuala Lumpur ada 10 kawasan pilihan raya. Jika setiap kawasan mempunyai rancangan yang sama, berapakah jumlah wang RM 10,5 juta kali 10 itu soalnya? Lim berpendapat menteri berkenan atau perancang bandar tidak mengadakan sesi penerangan dan mendapatkan maklum balas awam sebelum meneruskan projek itu.
Saya tidak tahu menteri, datuk bandar atau pegawai mana yang buat, kata beliau. Adakah mereka melibatkan pengguna jalan raya seperti peminat basikal dan persatuan penduduk apabila mereka mencadangkan rancangan itu, kata beliau lagi. Adakah mereka berunding dengan mereka sebelum melaksanakan rancangan 10,5 juta untuk sepanjang 6 km ini, soalnya lagi. Lim berkata demikian semasa sidang media pagi tadi di tapak projek berkenan yang turut sama menjemput kehadiran pegawai DPKL dan perunding projek untuk memberi maklum balas. Pegawai DPKL itu menjawab, pembinaan bermula pada September tahun 2022 dan dijangka selesai siap pada 21 Disember tahun ini untuk tempoh 1 tahun 3 bulan. Lim turut meminta pegawai berkenan memberikan maklumat terkini mengenai status dan kemajuan projek itu kepada media. Pegawai itu yang enggan dinamakan menjelaskan laluan sepanjang 6 km itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama melibatkan segmen 2,3 km bermula dari Jalan 11E, Kampung Melayu. Segmen kedua sepanjang 1,7 km melalui Jalan Metro Perdana Barat di Kepung Baru. Segmen ketiga pula sepanjang 2 km menghubungkan ke stesen MRT Kepung Baru. Bagaimanapun, projek itu hanya menyediakan laluan pejalan kaki dan basikal di kedua-dua belah jalan dalam segmen kedua. Bagi segmen pertama dan ketiga, laluan akan dibina hanya di sebelah bahagian jalan sahaja. Pegawai itu juga berkata projek itu kini 65% siap, manakala baki 35% dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Menjawab soalan Lim mengenai mengapa tiada papan tanda untuk membezakan antara basikal dan laluan pejalan kaki, pegawai itu berkata, isu itu akan diselesaikan apabila projek itu siap. Memandangkan projek itu sudah lebih separuh siap, Lim mencadangkan supaya DPKL mempertimbangkan untuk menanam pokok-pokok di kedua-dua belah laluan atau membina atap teduhan. Siapa yang mahu menunggang basikal sambil terdedah kepada matahari, soal beliau lagi. Cadangan untuk membuat atap di laluan dan ataupun menanam pokok di laluan itu adalah satu cadangan yang amat terbaik. Semoga projek-projek yang akan datang memikirkan kebolehwaksanaan, praktikal dan bergunanya projek tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.